Ya, ya. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara dan saudari. Saya Nur Hafizatul Laila binti Muhammad Fauzi selaku pengerusi majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin dan tetamu jemputan khas yang sudi meluangkan masa untuk sesi wawancara kita pada hari ini yang bertajuk Sejarah LGBT pada Zaman Nabi Lut. Sebelum saya memulakan sesi soal jawab, bolehkah Encik memperkenalkan diri Encik terlebih dahulu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki bin Ahmad, guru di SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu, merupakan guru tingkatan 6, guru akademik tingkatan 6 yang telah berkhidmat di Sekolah Sultan Sulaiman baru 2 tahun tapi memiliki pengalaman hampir 20 tahun lah mengajar tingkatan 6 terutamanya mata pelajaran sejarah. Itu secara ringkas lah maklumat yang saya dapat sampaikan tentang diri saya lah. Okey, terima kasih Encik. Okey, kita terus ke soalan yang pertama. Berdasarkan pengetahuan Encik, boleh tak Encik ceritakan berkenaan sejarah pada zaman Nabi Lut? Sejarah pada zaman Nabi Lut. Ya. Okey. Jadi sebelum saya menceritakan tentang kisah Nabi Lut ini, terlebih dahulu diberikan sedikitlah gambaran siapa Nabi Lut ini sebenarnya. Okey. Jadi Nabi Lut ini kalau kita lihat daripada susur galurnya merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Jadi baginda Nabi Lut ini merupakan keturunan nabi-nabi dan rasul terdahulu jugalah. Jadi sepanjang baginda berdakwah, sememangnya baginda berdakwah bersama dengan Nabi Ibrahim. Ketika dalam perjalanan ke Babylon di kawasan Mesir, Nabi Lut ini mengambil keputusan untuk singgah ataupun untuk bertapak di kota Sodom. Di kota Sodom itulah kita akan lihat bagaimana satu peristiwa yang menjadi pengajaran kepada mereka yang terlibat dengan gejala yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu LGBT. Jadi sebenarnya sejarah telah membuktikan bahawa LGBT ini sebenarnya telah berlaku sejak zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Al-Quran telah memberikan gambaran kepada kita apa yang berlaku akan datang sebenarnya telah ada sebenarnya yang telah berlaku pada peristiwa lalu. Kerana itulah ada dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebut kalimah-kalimah yang menyebut tentang yang menyuruh manusia berfikir mengambil iktibar apa yang akan berlaku kelak nanti. Jadi sama-samalah nanti kita akan cuba lihat pengajaran daripada peristiwa yang berlaku terhadap umat Nabi Lut yang dikatakan menderhakai Nabi Lut sendiri dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kalau kita lihat usaha Nabi Lut ini berdakwah sebenarnya bukanlah satu jalan yang mudah. Okey, di mana Nabi Lut ini berhadapan dengan satu tanggungjawab yang amat besar kerana berhadapan dengan satu kumpulan masyarakat. Satu kumpulan masyarakat yang mengamalkan budaya songsang. Budaya songsang, iaitu budaya LGBT lah yang disebut dalam istilah modennya hari ini. Okey, walaupun baginda alaihissalam ini berusaha menyedarkan masyarakat kaumnya ini supaya kembali kepada fitrah manusia yang sebenarnya. Okay, namun begitu, apa yang disampaikan oleh Nabi Lut ini ditempelak, disindir, diejek. Kerana mereka dah menjadi kebiasaan mengadakan hubungan sejenis dan seumpamanya nanti. Kerana itulah Nabi Lut pun ada memberikan peringatan akan berlakunya bencana sekiranya mereka tidak kembali kepada fitrah manusia. Okey. Jadi itu gambaran awal lah apa yang berlaku terhadap apa yang dihadapi oleh Nabi Lut sepanjang dakwah baginda terhadap kaum Sodom di sini. Okey. Jadi satu peristiwa yang menarik atau yang menjadi kemuncak kepada bencana yang menimpa kaum Nabi Lut ni ialah apabila peristiwa Nabi Lut dikunjungi oleh 3 orang malaikat. 3 malaikat mengunjungi Nabi Lut. Di sanalah Nabi Lut cuba apa ni dikatakan malaikat ni merupakan pemuda yang merupakan pemuda yang tampan.
tampan. Jadi bila dengar saja orang tampan mari, orang kacak, orang handsome mari rumah Nabi Lut, okay? Jadi masyarakat yang kaum Nabi Lut ini dibuat ni terpengaruh dengan hawa nafsu, seolah ingin menggoda lah, ingin menggoda dan mengadakan hubungan dengan 3 pemuda tersebut. Tapi alhamdulillah lah, di mana apabila mereka menyerbu rumah Nabi Lut, pandangan mereka telah dikaburkan. Okey, pandangan mereka telah dikaburkan. Di sana juga Nabi Lut sekali lagi bagi peringatan kepada kaumnya supaya kembali kepada fitrah yang sebenarnya di sini. Okey, di sinilah juga sekali lagi Nabi Lut telah dihina, dicerca, sehinggalah para malaikat mengarahkan Nabi Lut ini meninggalkan kota tersebut. Kerana pada paginya nanti malaikat telah menggambarkan kota yang dihuni oleh kaum tersebut akan dimusnahkan. Jadi Nabi Lut bersama kaum keluarganya telah meninggalkan kota tersebut, walau bagaimanapun isterinya berpaling arah enggan mengikut Nabi Lut. Jadi pada saat itulah negara ataupun kota Sodom telah menerima bencana yang amat dahsyat, di mana bukan sahaja bumi di kota tersebut telah ditenggelamkan, malah telah diturunkan hujan-hujan batu yang menyebabkan kota itu musnah. Begitulah keadaan atau azab yang menimpa kaum Nabi Lut yang menderhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutamanya amalan ataupun budaya mereka yang menyimpang daripada fitrah manusia yang sebenar. Itu secara ringkas yang saya dapat gambarkan apa yang Nabi Lut hadapi dan cabaran berdakwah tersebut. Okey Encik, untuk soalan yang kedua, pada pendapat Encik, sekiranya isu golongan LGBT ini berterusan, apakah kesan yang bakal berlaku kepada generasi akan datang? Okey. Kita lihat bahawa isu LGBT ini bukanlah merupakan isu yang boleh dipandang sebelah mata lah. Isu ini sebenarnya merupakan isu yang amat berbahaya. Okey. Terdapat banyak gejala-gejala negatif yang boleh berlaku daripada gejala ataupun amalan LGBT ini. Okay? Terutama yang pertamanya yang dapat saya gariskan di sini, akan lahirlah masyarakat yang berbudaya songsang. Kita bimbang akan lahir generasi atau masyarakat yang berbudaya songsang di sini. Okay? Di mana budaya songsang ini tentunya melanggari fitrah manusia. Hidup hanya dibuaikan oleh hawa nafsu, dan sememangnya akan meninggalkan banyak impak negatif dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Okay? Kemudian yang keduanya, bila adanya budaya seumpama ini, pasti kita akan mengundang pelbagai penyakit. Okay? Pelbagai penyakit. Di akhir zaman ini terlihat banyak penyakit. Jadi kita bimbang dengan adanya budaya seumpama ini, akan timbullah penyakit-penyakit seperti AIDS umpamanya. Okay? Penyakit sifilis lagi umpamanya. Ada penyakit-penyakit berbahaya, semuanya akan berpunca daripada budaya songsang seumpama ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang mengamalkan budaya ataupun gejala ini pasti akan dihina oleh masyarakat. Okay? Penghinaan masyarakat. Ini memang biasalah. Secara tak langsung mereka akan dihina. Kalau ayah atau ibu yang mengamalkan budaya, tentu anak tidak akan menerima keluarga seumpama ini. Yang ketiga. Dan yang keempat yang kita amat bimbang sekali, akan dilaknat oleh malaikat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Okay? Jika adalah masyarakat seumpama ini, menjadi sama-samalah kita menggembling tenaga untuk mencegah daripada budaya ini terus berlaku. Itu 4 kesan atau kalau berlakunya isu seumpama ini. Okey, untuk soalan yang terakhir, apakah iktibar dan pengajaran yang boleh diambil oleh generasi pada masa kini berdasarkan peristiwa pada zaman pemerintahan Nabi Lut? Okey. Jadi iktibar atau pengajaran yang paling yang betul-betul yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini, okey, balik kepada apa yang saya sering sebut awal-awal tadi, kita kena kembali kepada fitrah manusia. Kita kena kembali kepada fitrah manusia, mematuhi hukum alam, mematuhi hukum Allah, supaya hidup kita ni aman, damai,
dihormati oleh semua pihak di sini. Keluarga menghormati, masyarakat menghormati dan seumpamanya di sini. Okey, itu satu. Yang kedua, pengajaran yang kedua, kita wajib menjauhi sifat-sifat mungkar. Kena jauhi sifat-sifat mungkar sini. Kembali kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berpegang pada konsep amal ma'ruf nahi munkar. Konsep amal ma'ruf nahi munkar inilah perlu menjadi paksi dalam kehidupan kita. Selain daripada akidah Tuhan, mempercayai Tuhan yang Esa, konsep amal ma'ruf nahi munkar amat penting diamalkan sepanjang kehidupan. Pendek kata, rumusan daripada perbincangan ini, kita kena kembali kepada fitrah manusia yang sebenar. Jangan sekali-kali melanggar fitrah manusia. Kalau langgar fitrah manusia, hidup akan rosak. Mana-mana kita akan berada dalam landasan yang tidak benar. Tidak betul di sini. Allahuakbar. Baiklah. Maka tamatlah sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita dan para hadirin sekalian. Moga sesi jawab-jawab ini boleh dijadikan iktibar kepada kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Muhammad Asri dan rakan-rakan sekalian. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Hafizul Aiman bin Teman. Saya mewakili kumpulan ini untuk dalam wawancara pada hari ini. Kami daripada College University Politek Mara. Subjek kami menjalankan kajian tentang sejarah LGBT pada zaman Nabi Lut. Boleh Encik Muhammad Asri perkenalkan diri dulu? Ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dengar jelas tak? Dengar jelas. Jelas dengar cikgu, dengar. Ya, okey. Cikgu. Okey. Saya Cikgu Muhammad Asri Yusof, guru tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sik Kedah. Okey. Itu saja kot. Boleh kita lanjutkan kepada soalan yang pertama? Ya, tak ada masalah, boleh teruskan. Soalan yang pertama, berdasarkan pengetahuan cikgu, bolehkah cikgu ceritakan berkenaan sejarah pada zaman Nabi Lut? Apa jelas? Tak apa jelas. Berdasarkan pengetahuan cikgu, bolehkah cikgu ceritakan berkenaan sejarah pada zaman Nabi Lut? Sejarah. Okey. Sejarah pada zaman Nabi Lut. Oh, Nabi Lut ni. Ya. Merujuk kepada apa tu? Merujuk kepada apa sejarah? Merujuk kepada yang apa? Peristiwa yang berlaku LGBT. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa 'la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya ibadallah, taqullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Muhammad Hafizul Aiman sebagai panel kita pada petang ni ya. Bismillah. Berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan, okey. Soalan itu berkenaan dengan satu isu hari ini, yang mana isu itu sebenarnya telah pun berlaku di mana pada zaman para anbiya dahulu
yang sebagaimana kamu pun ketahui secara umum, iaitu berlakunya pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Yang mana pada ketika itu malaikat diutuskan kepada Nabi Lut untuk mengajak perilaku budaya itu. Jika dilihat, dia merupakan budaya yang purba, namun telah diliberalisasikan ataupun cuba untuk dinormalisasikan dalam masyarakat, khususnya masyarakat barat, dan ia cuba untuk diserapkan dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Malaysia. Berbalik kepada soalan tentang sejarah perilaku ataupun perlakuan perbuatan yang melanggar sunnah manusiawi ini, sebenarnya memang ia bermula sebagaimana yang disebut dalam buku-buku sejarah, catatan sejarah, ianya bermula pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Satu ujian kepada baginda Nabi Lut untuk membetulkan masyarakatnya, di mana masyarakatnya telah diuji dengan perbuatan ataupun akhlak yang boleh meruntuhkan, bahkan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Berkenaan dengan golongan disebut sebagai gay ataupun hari ini LGBT, pada zaman itu dia masih mengkhususkan kepada lelaki bersama lelaki sahaja. Tetapi kini dia telah menjadi lebih cakupannya lebih luas, di mana ada lebih kurang dalam tujuh jenis kumpulan rujuk penulisan oleh Kapten Hafiz Firdaus dalam tulisan dia dalam majalah Islam, keluaran 2015. Kamu dapatkan di mana Kapten Hafiz Firdaus ni dia menyebutkan golongan ini pada ketika ini, sebelum cikgu jawab pada sejarah dia, dibahagikan kepada 7 golongan. Kalau zaman Nabi Lut alaihissalam, satu golongan saja, iaitu lelaki menyerupai wanita. Tapi kini dia telah luas dia punya cakupan dia, dia punya perkembangan dia kepada 7 golongan. Antaranya yang pertama transgender. Apa dia itu transgender ya? Pelajar universiti, apa kamu faham tentang transgender? Kita soal jawab sikit. Siapa boleh jawab? Transgender. Pertukaran jantina. Ya. Pertukaran jantina. Pertukaran jantina. Merujuk kepada lelaki jadi perempuan, perempuan menjadi lelaki. Ya, itu transgender. Okey, pertukaran perilaku ataupun perubahan dia punya fizikal dia. Yang kedua, transvestit. Transvestit. Apa dia? Transvestit itu lelaki yang berpenampilan seperti wanita dan wanita yang berpenampilan seperti lelaki. Ini lebih kepada perbuatan, gaya pakaian. Ini dipanggil transvestit. Yang kedua, transseksual. Ya, transseksual. Apa ni? Dia kata lelaki yang merasakan dia seorang wanita dan wanita merasakan dia seorang lelaki. Itu transseksual. Dan yang ketiga, homoseksual, di mana yang kita jawab ni lah, orang yang melakukan hubungan seksual dengan jantina sejenisnya, sebagaimana zaman kaum Nabi Lut alaihissalam. Yang kelima, bisexual. Okay. Lelaki yang buat hubungan seks dengan wanita dan juga lelaki. Hari ini banyak kes macam ni terjadi. Kalau merujuk kepada laporan daripada pejabat agama negeri Selangor tu, kamu boleh tengok bagaimana golongan ni bercambah sangat banyak di Selangor lah. Seterusnya, trisexual.
lelaki yang buat hubungan seks dengan wanita, lelaki dan wanita yang buat hubungan seks dengan lelaki yang tergolong dalam golongan transseksual. Dan yang ketujuh, pengkit, wanita yang mencintai wanita seumpama pasangan hidup dia. Ini 7 golongan. Okey, berbalik kepada soalan sejarah itu tentang Nabi Lut alaihissalam. Kalau kita lihat pada ujian untuk kaum Nabi Lut alaihissalam tu, yang dikenali tempat tu hari ni dinamakan sebagai apa? Tempat laut mati ya. Laut mati. Itu mengikut catatan penulisan Islam lah. Okey, dikenal sebagai laut mati kerana bencana yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Di mana ujian ni? Ujian yang agak berat sebenarnya. Kalau lihat kepada fitnah yang dihadapi oleh Nabi Lut alaihissalam, di mana seorang suami tidak mampu setelah berdakwah kepada isterinya, setelah berdakwah kepada kaumnya, baginda alaihissalam ni menghadapi ujian yang mana akhir daripada ujian itu dia masyarakatnya ditimpakan dengan satu bala ataupun satu fitnah ataupun satu ujian kepada masyarakat sehingga kan pupus kaum tersebut. Dan hari ini kita kenali sebagai Sodom ataupun sodomi, dan perkataan sodomi itu berasal daripada kaum itulah, Sodom. Itu saja. Okey. Terima kasih Ustaz. Jelas tak? Jelas. Kita teruskan soalan yang kedua. Soalan yang kedua, pada pendapat cikgu, sekiranya isu golongan LGBT ini berterusan, apakah kesan yang bakal berlaku kepada generasi yang akan datang? Boleh dengar ke, cikgu? Kesan kepada generasi yang akan datang. Kesan daripada LGBT. Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, kita sedia maklum sebenarnya apabila sesuatu budaya itu telah melanggar fitrah itu sendiri, sama ada cepat atau lambat kita akan melihat kesan dia dalam konteks yang besar politik negara. Kita akan melihat pada kesan pada ekonomi negara, sosial negara, pendidikan, perilaku akhlak. Okay, kita akan melihat kesan yang sangat ketara apabila perkara ini dinormalisasikan dalam masyarakat. Khususnya kamu sebagai anak-anak generasi Z ni akan menghadapi perkara ini sebab pertama, budaya ini sebenarnya dia nak dinormalisasikan oleh barat ke atas dunia, khususnya dunia Islam. Okay? Kalau kamu sebagai kamu akan melihat kesan kamu sebagai mahasiswa. Kalau kamu sebagai ibu bapa nanti, kamu akan melihat kesan kepada ibu bapa. Di dalam konteks bernegara ataupun berpolitik, kesan kepada generasi sekiranya budaya LGBT ini dinormalisasikan dalam masyarakat, kamu akan melihat yang dari sudut politik, antara contoh negara yang mengalami isu ini ialah negara Korea Selatan. Sudut politik. Kenapa? Kita akan melihat pertama pertumbuhan rakyat dia akan bermasalah. Untuk mempertahankan negara, untuk mentadbir negara, dia akan bermasalah. Walaupun benda tu nampak macam seolah-olah macam baik, nampak macam norma, tetapi sekiranya kamu pergi ke Korea Selatan pada hari ini, oleh kerana budaya LGBT ini diraikan di sana, kamu akan melihat satu suasana yang mana kamu tak akan lihat di Malaysia. Apa dia? Suasana kanak-kanak. Okey. Kamu akan mendapati bahawa kurangnya kanak-kanak di Korea Selatan pada hari ini. Kerana apa? Kerana budaya ini diterima oleh masyarakat, dan bahkan kamu akan nampak bagaimana hari ini orang Korea Selatan bermasalah untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pelapis-pelapis dari sudut ketenteraan mereka. Okay, itu satu.
Begitu juga dengan Singapura. Walaupun dia masih lagi belum mengiktiraf, tetapi mereka menerima golongan LGBT. Di mana hari ini, oleh kerana dasar Singapura, mereka anak pada 2 kelahiran, namun masalah itu telah menimbulkan dari sudut keselamatan kepada negara. Hari ini di mana anak zina, anak yang tidak sah taraf akan diterima sebagai warga negara. Kerana apa? Semata-mata untuk melengkapkan dalam bidang ketenteraan. Begitu juga dengan dengan negara New Zealand, di mana dia punya presiden dia sendiri pun berkahwin dengan perempuan. New Zealand. Apa kesan dia? Kesan dia terpaksa mengambil anak, bukan anak dia untuk sebagai penerus waris dia. Kalau untuk generasi muda, sekiranya anda terjebak, anda sebagai generasi muda pada hari ini terjebak ataupun berada dalam lingkungan kumpulan ini, kamu akan menghadapi masalah dari sudut kecelaruan kehidupan. Kita akan melihat kepada masalah kekeluargaan. Kita akan melihat dari sudut pekerjaan dan sebagainya. Cikgu rasa boleh kok menjawab soalan kok. Okey, menjawab soalan. Soalan yang ketiga, apakah iktibar dan pengajaran yang boleh diambil oleh generasi pada masa kini berdasarkan peristiwa pada zaman pemerintahan Nabi Lut? Iktibar. Okey. Ya. Sebelum cikgu jawab soalan tu, cikgu nak maklum, nak nasihatkan apa yang berlaku dalam sejarah ketamadunan Nabi ataupun sejarah peristiwa sejarah pada zaman Nabi alaihissalam, ia merupakan panduan. Namun begitu, kebimbangan cikgu sebenarnya lebih kepada remaja hari ini tidak melihat itu sebagai sejarah. Mereka melihat itu sebagai catatan yang berada di dalam buku bagi mereka yang membacanya. Tapi bagi mereka yang tidak membacanya, tidak menghayati, sekadar bacaan tanpa memahami makna-makna Al-Quran, dia akan menganggap perkara ini adalah satu mitos yang menjadi kebimbangan kita sebenarnya apabila budaya itu nak diterapkan dalam masyarakat. Antara ni apa? Antaranya ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa itu sendiri. Apa dia masalah dengan ibu bapa? Masalah ibu bapa cuba untuk menerima budaya ini. Di mana kanak-kanak. Bagaimana ia bermula? Dari sudut penampilan anak itu sendiri. Mereka seolah-olah menerima sekiranya anak itu berperwatakan bukan ikut jantina dia. Okay, dalam pemilihan pakaian, dalam perilaku, dalam persahabatan dan sebagainya. Lupa soalan tadi. Iktibar dan pengajaran yang boleh diambil. Iktibar dan pengajaran yang boleh diambil pada masa kini. Pengajaran daripada masa Iktibar sekiranya. Okey. Iktibar yang paling iktibar kepada isu ini untuk adik-adik pelajar. Laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, pada hari ini penularan jangkitan HIV paling tinggi peratusannya daripada golongan LGBT. Paling tinggi, bukan berkongsi suntikan jarum. Paling tinggi peratusan, lebih kurang 70% penularan HIV di Malaysia bermula daripada golongan LGBT. Jadi perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya menjadi kerisauan semua masyarakat daripada pelbagai lapisan, sama ada pemerintah, pelaksana undang-undang, masyarakat dan sebagainya. Itu yang paling utama. Sekiranya kita biarkan budaya ini dinormalisasikan, maksudnya diterima dalam media,
diterima dalam masyarakat, diterima pelakuan mereka tanpa tentangan, tanpa kritikan kita akan menjurus kepada keruntuhan tamadun. Dan kamu kena ingat bahawa sesebuah masyarakat digelar sebagai masyarakat jahiliah bukan semata-mata bergantung kepada pembangunan ekonomi, tetapi keruntuhan akhlak dia. Okay? Tidak bermakna sekiranya pembangunan dari sudut material kita cemerlang, tapi akhlak masyarakat dan budaya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala ini mula untuk diterima. Okay. Jadi iktibar ini ialah kesan keruntuhan masyarakat sangat akan nampak. Cuma benda ini akan diserap secara perlahan-lahan. Sekiranya berterusan akan rosak masyarakat kita dan kita akan banyak menanggung kerugian daripada keuntungan. Itu saja. Okey. Okay. Terima kasih cikgu. So tamatlah kita punya wawancara pada hari ini. Terima kasih cikgu kerana menghadiri wawancara pada hari ini.